Baik, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Jadi ini adalah perjumpaan kali yang keempat kita musim PKPD ya, PKPB bersyarat. Jadi ini adalah perjumpaan kali yang terakhir untuk tahun ini. Kita akan berjumpa semula awal Januari nanti. Kalau tak silap saya, cuti sekolah akan bermula pada 19 hari bulan 19 hari bulan Disember. Kemudian kita akan meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Itu pun kalau COVID-19 sudah semakin baik, iaitu 20 hari bulan kamu akan pergi ke sekolah secara bersemuka. Jadi untuk hari ini tajuk kita adalah pengetahuan dan kemahiran bahasa. Jadi kita telah membincangkan secara menyeluruh hari itu. Yang pertama, perjumpaan pertama adalah berkenaan dengan Komsas, iaitu berkenaan dengan antologi ya. Cara-cara menjawab Komsas antologi. Kemudian perjumpaan yang kedua adalah tip-tip penulisan kerangan, termasuk pendahuluan, peringkat isi dan juga penutup. Kemudian minggu lepas kita telah membincangkan tentang satu topik novel juga secara menyeluruh soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas. Jadi pada hari ini juga kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting yang sering diabaikan oleh pelajar-pelajar bila menjawab soalan, iaitu pengetahuan dan kemahiran bahasa. Untuk hari ini kita akan lihat dua contoh soalan yang sebenar 2016 hingga 2017. Okay, sebelum tu saya lupa nak tanya, ada tak nampak slide yang saya paparkan, yang saya share? Ada. Okey, bagus. Dah sampai Elisius. Baik, kita teruskan. Peruntukan markah. Kalau kamu perhatikan, peruntukan markah untuk soalan ni sebenarnya soalan kertas 2, soalan nombor 3. Soalan kertas 2, kertas 2, soalan nombor 3. Jadi untuk soalan ini, dia mengandungi 5 soalan. A, B, C, D, E. Jadi untuk yang pertama tu membina ayat, 6 markah, analisis ayat, 6 markah, kesalahan ejaan ataupun imbuhan, 6 markah, kesalahan kata ataupun istilah tata bahasa, 6 markah, peribahasa, 6 markah. Jadi peruntukan keseluruhannya adalah 30 markah. Satu markah yang sangat tinggi ya, 30 markah. Okey, kita akan lihat 2016. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan kenapa saya paparkan, kenapa kita perlu bincangkan soalan-soalan tahun lepas. Saya ada dua objektif di sini. Satu, untuk mendedahkan calon SPM kepada soalan sebenar SPM. Takut nanti ada di antara kamu yang masih kabur lagi. Bagaimana soalan tata bahasa ni? Bagaimana soalan tata bahasa? Ada peribahasa ke cikgu? Ada ini ke cikgu? Jadi hari ini kita confirmkan bagaimana bentuk soalan yang akan dikeluarkan untuk tahun 2021. Tidak jauh beza. Yang pertama, mendedahkan calon kepada soalan sebenar SPM. Untuk soalan 3, nombor 3, kertas 2. Kemudian objektif kita pada hari ini juga memberi persediaan mental kamu. Saya tahu kognitif kamu, kamu dah belajar daripada tingkatan 1 sebenarnya, tata bahasa ni. Tetapi untuk hari ini kita nak beri persediaan mental kepada kamu selain daripada kognitif pada calon SPM agar tidak hilang punca bila menjawab soalan nanti ya. Itu adalah objektifnya. Baik, untuk soalan 2016, beginilah bentuknya. Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. 6 markah. Okay, kalau kita lihat. Okay, beginilah bentuknya soalan.
bertukar. Apa maksud bertukar? Kamu kena bina ayat tersebut berdasarkan pemahaman maksud kamu, bertukar. Kemudian pertukaran, bertukar-tukar, berkira, perkiraan, berkira-kira. Okey. Baik, untuk jawapan yang pertama ni saya bagi contoh jawapan yang pertama. Ataupun ada yang nak beri ayat dahulu bertukar, macam mana? Warming up, bertukar. Ada. Okey. Ni contohnya, Puan Salmah baru bertukar tempat kerja kerana mengikut suaminya bertugas di Kelantan. Jadi bila kamu menjawab soalan ini nanti, saya tekankan sila gariskan ayat tersebut. Jangan tulis saja tapi tidak gariskan perkataannya. Sila gariskan supaya pemeriksa senang untuk memeriksa jawapan kamu. Kemudian nombor 2, pertukaran. Pertukaran pelajar antara Malaysia dan Jepun dilakukan untuk merapatkan hubungan antara dua buah negara. Okey, pertukaran. Ada yang baru masuk. Okey, kita keluar sekejap. Okey, Siti Afiqah. Apa khabar Siti? Pertama kali Siti ikut GM. Dah nak habis, dah nak cuti dah Siti. Apa khabar Siti? Tak nak jawab Siti. Okey, kita balik semula pada nombor 2 tadi Okey, nombor 2 sudah. Okey, ini adalah bertukar-tukar. Penduduk kampung itu bertukar-tukar pendapat untuk memajukan kampung mereka yang masih ketinggalan. Okey, bertukar-tukar. Bertukar-tukar tempat pun boleh kan? Ada sesiapa yang nak bina ayat boleh boleh mencelah. Kalau nak bina ayat sendiri Ni saya beri contoh. Okay, yang keempat, oleh sebab suka berkira dalam soal kewangan, Encik Ahmad tidak disukai oleh penduduk kampung. Okay. Berkira. Berkira ni macam kedekut kan? Berkira. Okay. Yang kelima, perkiraan. Mengikut perkiraan saya, Arsenal kalah semalam. Betul tekaan saya. Okay. Mengikut perkiraan Tuan Haji Samad, kampungnya akan mencapai kemajuan yang pesat tidak lama lagi kerana sebatang lebuh raya akan dibina berhampiran dengan kampungnya. Okay. Dan yang terakhir, pada bulan Disember nanti, Puan Selvi berkira-kira hendak membawa anak-anaknya melancong ke Pulau Langkawi. Berkira-kira. Kalau dalam bahasa Iban, berunding. Berkira-kira. Okey. Jadi selesai untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Ini adalah soalan yang kedua, analisis ayat. Tukar ayat susunan biasa di bawah kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Saya rasa soalan beginilah yang akan keluar untuk tahun depan. Okey. Soalan yang pertama. Program strategi kecemerlangan SPM, anjuran akhbar harian itu dihadiri oleh ramai murid tingkatan 5. Ya, kalau ni adalah ayat biasa, tukarkan, songsangkan. Jadi untuk sebagai petua, kadang-kala dia mengandungi tiga ayat tiga ayat majmuk tunggal ayat majmuk lah. Tapi biasanya dua ataupun tiga. Jadi kamu kena cari satu ayat depan, satu ayat belakang. Contohnya di sini, program strategi kecemerlangan SPM anjuran akhbar harian itu dihadiri oleh ramai murid tingkatan 5. Okey. Yang mana satu kamu kena tukar bagikan kepada 2.
ayat ini ya. Siapa boleh menjawabnya? Boleh cuba? Terdapat. Cuba, tak apa kalau silap. Kita bagi peluang. Alisius, boleh? Tidur dah Alisius tu. Macam mana? Okey, kita mulakan dengan ayat yang kedua di sini ya, bermulanya. Dihadiri ya. Okey, contoh. Ini jawapannya. Dihadiri oleh ramai murid tingkatan 5. Okey, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua tadi kan, dijadikan ke depan. Program strategi kecemerlangan SPM anjuran akbar harian itu. Okey. Itu adalah jawapannya. Songsang kan. Okey, soalan yang kedua. Pasukan Forum Remaja sekolah kami akan pergi ke Seremban untuk menyertai pertandingan Forum Remaja peringkat kebangsaan. Okey, sila jawab. Siapa nak jawab? Saya beri masa. Bagi dua kan ayat tersebut. Subjek, predikat. Kemudian terbalikkan. Songsangkan. Pasukan Forum Remaja sekolah kami akan pergi ke Seremban. Pasukan Forum Remaja sekolah kami akan pergi ke Seremban. Siapa nak jawab? Tak ada? Tak ada. Okey, ni jawapannya. Akan pergi ke Seremban untuk menyertai pertandingan Forum Remaja peringkat kebangsaan pasukan Forum Remaja sekolah kami. Itu adalah jawapannya. Diambil di sini akan pergi ke Seremban untuk menyertai pertandingan Forum Remaja peringkat kebangsaan. Kemudian barulah masuk pada pasukan Forum Remaja sekolah kami. Ini subjek. Okay. Sorry. Okey. Soalan yang ketiga. Ini dia 3 ayat di sini ya. Sanak saudara Pak Hasim seronok berjumpa dan berbual mesra semasa sambutan Hari Keluarga yang diadakan di rumahnya baru-baru ini. Kalau ayat ni dia agak panjang, mungkin 3 ayat yang terdapat dalam ayat ini. Ayat majmuk. Okey, bagaimana nak jawab? Siapa boleh? Bermula dengan, saya beri clue, masa sambutan. Semasa sambutan Hari Keluarga yang diadakan di rumahnya baru-baru ini. Bukan. Boleh? Tak juga. Semasa sambutan Hari Keluarga sanak bolehkah cikgu maksud tu? Betul. Yang diadakan di rumahnya baru-baru ini sanak saudara Pak Hashim seronok berjumpa dan berbual mesra.
Oh, okey. Dia ada apa? Kesilapan sikit. Sepatutnya seronok berjumpa dan berbuah-buah mesra. Sanak saudara Pak Hasim. Okey. Terima kasih kerana mencuba. Bagus. Okey, ini jawapan dia. Semasa sambutan hari keluarga yang diadakan di rumahnya baru-baru ini, seronok berjumpa dan berbuah-buah mesra sanak saudara Pak Hasim. Tapi kalau jawapan seperti yang siapa tadi ya, yang berikan tu kemungkinan boleh diterima, kemungkinan boleh diterima. Ini adalah skema saja. Mungkin mereka boleh ada 2-3 jawapan lah yang boleh diterima. Mungkin dapat markah lah. Okay. Kemudian soalan C, kita ada 5 soalan tadi ya. Ini soalan yang ketiga untuk bahagian tata bahasa. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Okay. Tak perlu salin lah. Ni dia dah beritahu di sini. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Jangan buang masa. Jangan buang masa menyalin soalan. Hanya beri jawapan saja. Okay. Ni contohnya. Mencari kesalahan ejaan dan imbuhan. Okay. Daun pokok bunga tanjung pernah digunakan untuk merawat pesakit yang mengalami sakit kepala, jangkiti mata dan masalah resdung. Ni ketara sangat kesilapan di sana kan. Siapa nak jawab? Boleh cuba? Kesalahan ejaan. Jangkiti. Tak ada yang nak jawab. Tak berani. Jangkiti. Okey, bagus. Sebut kesalahan ejaan. Okey. Apa? Tanjung pergi Tanjung. Ya, okey. You kan? Oh, you kan? Ya. Okey, bagus. Lepas tu, kesalahan untuk apa nama? Imbuhan? Jangkiti pergi jangkitan. Ya, bagus. 2 markah dapat lah. Tahniah. Okey, ni jawapannya. Jadi bila kamu menjawab nanti, kamu tulis jawapan begitulah. Soalan satu tu kan. Nombor soalan ni kena tulis. Nombor kena tulis. C1. Lepas tu, Tanjung tukar pada Tanjung. Jangkiti, jangkitan. Satu. Okay. Kemudian soalan nombor 2. Amalan minum air mineral, makan buah-buahan dan bersenam dapat memperbaiki perjalanan darah dalam badan. Okay, cari ejaan dan imbuhan yang silap. Siapa dapat? Amalan minuman air mineral, makan buah-buahan dan bersenam. Okey, bagus. Silakan. Memperbaiki Okey, memperbaiki tukar kepada melancarkan. melancarkan. Dia tak ubah jauh Ya, dia masih lagi memperbaiki. Contohnya memperbaiki itu tukar kepada membaiki. Dia tak jauh. Cuma imbuhan saja ditukar. Perkataan dia tidak. Imbuhan. Ni yang silap ni.
Okey, tukar kepada membaiki. Ya, bagus kerana mencuba. Satu lagi ejaan. Elisius ke tadi? Iya. Ejaan Elisius, ada silapan di sini? Mineral juga. Ya, mineral ni ketara sangat kan? Mineral. Kan? Mineral. Tukar kepada mineral. Okey. Ni jawapan dia. Mineral tukar kepada E tu tukar kepada A ya. E, A. Okey. Air mineral. Kemudian memperbaiki menjadi membaiki. Dia tak jauh tukar tadi ya. Alicius, tak jauh, tak jauh. Okey Dia cikgu. masih bunyi yang sama. Okey, bagus. Sekurang-kurangnya kamu dah tahu bagaimana untuk menjawab soalan ini nanti ya. Okey, soalan yang ketiga. Ada 3 soalan akan ditanya untuk bahagian C. Hutan paya bakau yang menjadi tempat penyelidikan spesies hidup laut dan ekopelancongan serta kawasan melindungi burung pelulah dikekalkan. Cari kesalahan ejaan. Cari satu persatu ejaan dahulu. Hidup laut jadi hidupan laut. Hidup laut menjadi ini ya. Hidupan Hidup laut menjadi hidupan laut. laut. Okey, itu kesalahan ejaan kan. Okey, kesalahan apa nama? Imbuhan? Melindungi pelindungan. Melindungi tukar kepada pelindungan. Okey, betul lah. Ni betul, tetapi yang ni tadi kurang betul lah. Yang siapa nama tu? Kimberly ke? Kimberly ya. Kimberly. Jawapannya spesies sebenarnya. Ni. Spesies. Ejaan spesies. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris, ni S ni tukar C kan? C. Ni dalam BM, S. Yang ni sama dengan BI. Spesies. Okey, melindungi pelindungan. Okey. Baik. Kita terus kepada soalan D. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa. Ini istilah ataupun penggunaan kata dan juga tata bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Ingat, tidak perlu menyalin ayat semula. Kali ini kita akan lihat kesalahan penggunaan kata. Seperti jawapan yang diberikan oleh Alicius tadi ya. Dia lebih kepada, kalau bunyi yang tak sama, penggunaan kata yang tidak sesuai ya. Ataupun kesalahan tata bahasa. Okey, soalan yang pertama. Ibu rindu akan anaknya yang meningkatkan pelajaran di negara terbit matahari. Okey. Kesalahan kata ataupun istilah. Meningkatkan. Menjadi? Melanjutkan. Ya, bagus. Betul. Tahniah. Safiza ni kan suara dia. Saya tak tahu siapa yang jawab sebab saya cuma nampak skrin je. Ilham. Okey, yang kedua. Terbit matahari. Matahari Ya. terbit. Ya, terbit matahari. Matahari terbit. Okey. Betul. Dapat 2 markah. Meningkatkan. Melanjutkan. Terbit matahari. Matahari terbit. Okey. Senang. Okay, soalan nombor 2. Dia menghadapi pelbagai masalah sejak berpindah di tempat yang baru kerana belum dapat merapatkan diri dengan penduduk kampung. Siapa nak jawab? Boleh jawab? Siapa nak jawab?
Merapatkan diri, menyesuaikan diri. Merapatkan diri, menyesuaikan Menyesuaikan. diri. Oke, betul? Yang tu betul. Merapatkan, menyesuaikan. Satu lagi. Ada. Yang lain? Coba perhatikan berpindah di tempat kah? Ataupun berpindah ke mana? Berpindah ke tempat. Itu dia. Yang ni silapan juga. Di ini tukar pada ke. Okey, di tempat. Tukar pada ke tempat. Kemudian merapatkan, menyesuaikan. Ini betul tadi. Okey, soalan yang terakhir. Menteri Kewangan yang mengingatkan ketua jabatan supaya mengamalkan perbelanjaan berhemat dalam keadaan ekonomi yang tidak tenteram pada masa ini. Yang mana satu kesalahan kata dan kesalahan apa tadi? Istilah. Cari dua kesilapan. Rasanya antara. Berhemat. Okey. em, Ya. Berhemat. Berhemat. Kurang tepat. Ketua jabatan. Dan betul. Pada? Tukar jadi ketua jabatan. Ya, betul. Ketua jabatan. Satu lagi. Ini dia. Tenteram. Tenteram. Ya. Tukar kepada? Stabil. Stabil. Ekonomi yang tidak tenteram. Ekonomi yang tidak stabil. Boleh diterima juga tu. Tapi jawapan di sini menentu. Mungkin boleh diterima stabil tu. Kamu tulis, kalau tak ada idea nanti tulis saja jawapan tu. Mana tahu dia boleh terima stabil. Ini adalah jawapan dia. Ketua jabatan tukar kepada ketua jabatan. Okay, tenteram, menentu. Tidak menentu pada masa ini. Ini adalah peribahasa. Soalan yang kelima. I ya. Berikan maksud peribahasa yang berikut. 6 markah. Saya rasa 3 soalan dia beri ya. Jadi satu peribahasa tu nilai dia 2 markah. Okay. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sila jawab. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Apa maksudnya? Jangan biarkan kosong Kita jawab. Dapat 1 markah pun cukup. Dapat. Okey, ini jawapannya. Sekiranya seseorang itu mempunyai keinginan, ada cara untuk memperolehinya. Okay. Soalan yang kedua. Indah khabar dari rupa? Indah khabar dari rupa. Okay, ini jawapannya. Keindahan atau kelebihan yang diceritakan mengenai sesuatu itu melebihi kenyataan atau realitinya. Dari segi susunan ayat, kita tak kisah sangat. Yang penting maksud tu. Kamu boleh menggunakan perkataan sendiri. Jangan pula kamu balik nanti kamu hafal keindahan atau kelebihan. Keindahan atau kelebihan yang diceritakan. Kamu hafal begitu. Tak. Yang penting kamu tahu maksud peribahasa tersebut. Tak perlu hafal. Okey, nombor 3. Allah bisa, tegal biasa. Allah bisa, tegal biasa. Siapa boleh jawab? Siti boleh jawab? Kuat, go kuat.
seorang yang kuat, Allah bisa tegar biasa. Mungkin dia bagi satu markah nanti ya. Ini dia. Sesuatu yang susah itu akan menjadi mudah jika selalu dilakukan. Okey. Mula-mula kamu tak tahu bermain bola, tetapi kamu berlatih hari-hari sepak bola, bawa bola. Akhirnya kamu akan pandai bermain bola. Okey. Kita pergi dengan patas 2017 Kita tengok sajalah. Okay, tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Ingat tu arahan ni, kalau kamu membina ayat, anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Jangan jadikan itu nama orang, contohnya nama khas. Okay, contohnya langit. Langit tersenyum melihat aku. Langit tu kawan kamu lah. Tak boleh jadikan nama khas langit. Okey, langit-langit tiba-tiba otak. Otak-otak ni sejenis makanan Otak-otak. Dia macam dibungkus dengan daun, lepas tu dipanggang, dibakar Otak-otak. Mungkin Siti tahu otak-otak ni. Okey, kita lihat contoh jawapan. Langit yang membiru kelihatan begitu cantik mata memandang. Okey, langit. Semua tahu langit. Langit-langit. Langit-langit mulut saya luka kerana tercucuk tulang ikan. Langit-langit yang terdapat di atas lidah kita. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan agar berhati-hati di jalan raya agar tiba ke kampung halaman dengan selamat pada musim perayaan. Ini senanglah tiba, sampailah. Tiba-tiba. Lenanya tiba-tiba terganggu apabila pintu biliknya diketuk dengan kuat dari luar. Okey, typo ni dengan. Tubuh badan yang sihat menjadikan otak yang cerdas. Otak pemikiran yang cerdas. Otak ni yang terdapat di kepala kita. Ni makanan. Otak-otak kebiasaannya dimakan sebagai makanan ringan oleh penduduk tempatan. Okay. Ada soalan? Kalau ada perkataan yang sukar, kamu Google lah. Banyak kamus dalam Google tu. Okay, 2017. Soalan B, kena pasti jenis-jenis ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah. Kalau soalan begini keluar, makanan kamu lah. 2017 untung mereka dapat soalan yang mudah sangat begini. Katanya mudah lah. Cuba. Saya nak uji nanti Okey, soalan yang pertama. Pujuklah anak kecil yang menangis itu dengan penuh kasih sayang. Ini typo juga. Menangis ni menangis. Pujuklah anak kecil menangis itu dengan penuh kasih sayang. Siapa nak jawab? Apa jenis ayat ni? Ayat perintah. Ayat perintah. Okey. Ya, betul. Tahniah. Sebab dia pujuklah, dia katakan. Itu dia memerintahkan supaya kamu. Okey, yang kedua, murid yang aktif bersukan juga perlu mengutamakan pencapaian akademik. Ni jenis apa ni? Murid yang aktif bersukan. Okey, dahulu ada ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan ataupun ayat perintah. Sila jawab. Go. Data 5, 2020. Ayat penyata juga. Ayat penyata. Okey, betul. Okey, soalan yang ketiga. Ramai ibu bapa tidak membenarkan anak mereka menyertai rombongan itu. Ramai ibu bapa tidak membenarkan anak mereka menyertai rombongan itu. Ayat tanya. Ya, sah ayat tanya kan ada ni kan.
Saya tanya. Okay. Yang keempat. Hebatnya pembarisan kontingen negara kita dalam upacara perasmian Sukan Olimpik itu. Jadi, apakah jenis ayat ini? Jangan malu, jawab saja. Ayat seru. Kita kejar masa. Ni simbol apa? Ayat seru je. Ayat seruan. Ini kan. Ya, bagus. Ayat seruan. Sebab ada tanda seruan di sini. Jadi kalau ada tanda seruan, ianya ayat seruan. Tadi ada ayat tanda tanya kan? Ada tanda tanya, maka itu adalah ayat tanya. Okay, yang kelima, harap semua pihak mengambil iktibar daripada kisah perjuangan tokoh kemerdekaan negara. Ini. Harap semua pihak. Harap. Dia menggunakan harap. Jadi Ayat perintah. ayat apa? Perintah. Ya, bagus. Betul. Ayat perintah. Betul. Tahniah. Dan yang terakhir, pengisytiharan rukun negara disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Ini typo, sorry. Baginda. Jadi ini adalah jenis ayat. Yang lain, ini adalah rekaman. Rekaman kamu boleh tonton semula. Ayat penyata. Ya, betul. Ayat penyata. Ini adalah ayat penyata. Okey, kita pergi dengan patas. Soalan C. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu bagi setiap ayat. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Oh, ada typo lagi di sini ya. FF ni. Banyak F. Sensitif F. Okey, hanya satu saja senaraikan ejaan ataupun imbuhan. Okay. Kejadian gelongsoran tanah dan banjir lumpur yang merosakkan banyak rumah itu berpunca daripada diterokai hutan yang tidak terkawal. Kita tak boleh lama, saya beri jawapan. Ataupun saya beri masa untuk kamu berfikir, cuba jawab sendiri ya. Tak perlu suara. Ada yang baru masuk. Sekejap. Ada yang baru masuk, saya rasa. Ini dia. Azu. Apa khabar Azu? Kenapa lewat masuk? Oh, dah ada jawapan dan dah nampak. Ini jawapannya. Gelongsoran. Ini kesalahan ejaan ganti gelongsoran diterokai penerokaan. Kesalahan apa ni? Imbuhan Okey. Kita pergi soalan yang kedua. Ibu bapa seharusnya menggalakkan anak-anak menghadiri kelas tuition di sekolah daripada membiarkan mereka berkunjung ke kafe cyber. Okey, ini jawapannya. Tuition. Melayari. Okey. Soalan nombor 3. Semua jurulatih sukan yang menerima pengtauliahan sebentar tadi dinasihati supaya melaksanakan tanggungjawab dengan berdedikasi dan bersemangat tinggi. Berdedikasi. Berdedikasi ganti dengan? Berdedikasi. Ya, bagus. Nampak kamu, Ilhan.
Suara Ilhan tu saya dengar. Satu lagi. Ya. Okey, ini jawapannya. Berdedikasi. Berdedikasi. Pentauliahan. Pentauliahan. Tak ada G ya. Pentauliahan. Jadi, tu untuk soalan C. Kita pergi ke soalan D. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa. Anda tidak perlu menjalin ayat itu semula. Okay. Remaja lepasan SPM boleh membuat pilihan untuk melanjutkan persekolahan sama ada di institusi pengajian tinggi awam dan di institusi pengajian tinggi swasta. Tersasul. Jawapannya ini pun mudah, senang. Okay, masa tidak mengizinkan kita lama. Ni persekolahan sepatutnya pengajian. Persekolahan tu di peringkat kamu sekarang, tapi bila kamu dah lepas SPM, kamu bukannya sekolah lagi, kamu akan melanjutkan pengajian. Kemudian dan tukar kepada atau pengajian tinggi awam atau di institusi pengajian tinggi swasta. Tindakan mahkamah yang mengisytiharkan muflis untuk pemaju perumahan itu telah menyebabkan proses perumahannya tergendala. Masih ada masa nak jawab? Okay. Ini jawapannya. Proses ataupun projek, tukar kepada projek. Mana proses? Ini. Proses tukar kepada projek perumahan. Untuk tukar kepada terhadap. Dan ini adalah soalan, ni saya pening kepala nak baca. Jelas ke? Ini adalah soalan E peribahasa. Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam dialog tersebut. Jadi bentuk soalan dia juga boleh begini ya. Dia dialog. Dr. Hamid, Rajesh, Meling. Okey, 3 watak. Dr. Hamid. Sebagai jiran, kita mestilah bersikap jujur dan tidak mengamalkan sikap berpura-pura kerana sikap ini boleh merenggangkan hubungan sesama jiran. Betul tu Dr. Hamid. Kita bukan saja perlu bersikap jujur sesama jiran, malahan kita hendaklah sentiasa menghulurkan bantuan kewangan kepada jiran-jiran yang susah. Meling. Selain itu, kita seharusnya mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu kesilapan kerana jiran-jiran kita turut menerima akibat daripada kesilapan yang kita lakukan itu. Saya setuju dengan pendapat Meling itu. 3 peribahasa yang sesuai. Sikap jujur. Ini bercakap tentang jujur mereka ni. Mengelakkan kesilapan. Ada tak peribahasa? 3 peribahasa yang sesuai. Okay, saya beri jawapan. Ni. Bermuka-muka, talam 2 muka. Jangan bermuka-muka dengan jiran kamu. Talam 2 muka. Dengan jiran kiri, kamu kata A. Dengan jiran B, kamu kata B. Tak sama. Kemudian ibarat telur sesangkak pecah, sebiji pecah semua. Okey. Yang ketiga, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Ataupun seekor kerbau membawa lumpur, habis semua terpalit. Jadi ini adalah peribahasa yang sesuai untuk situasi yang tadi. Okey. Ini latihan. Banyak latihan ni sebenarnya. Mati buat latihan banyak ni. Hantar pada 15 hari bulan 12, 2020 terakhir. Sudah tak banyak tu, 5. Boleh jawab
Baru-baru ni cuma berapa orang saja yang hantar. Ya, saya akan hantarkan latihan ni ke Google Classroom dan juga ke apa nama tu? Telegram. Dan saya sentiasa memberi kredit kepada yang menjawab. Saya akan sendkan siapa yang hantar dengan markahnya sekali ya. Jadi itu adalah satu pengiktirafan daripada cikgu kepada yang menghantar. Kepada yang tak menghantar, kamu akan rugi besar sebab saya tidak tahu adakah kamu mengikuti kelas ataupun kamu faham ke tidak. Okay. Rugi sendiri ya, bukan cikgu yang rugi, kamu sendiri rugi. Yang lewat tu pun saya akan semak. Cuma saya sekarang ni agak sibuk, jadi saya akan semak yang lewat-lewat tu kemudian nanti ya, lepas ni saya akan semak. SPM 2018. Okey. Stop sharing. Ambil kehadiran hari ini. Jawab, jangan live dahulu Kita nak ambil kehadiran. Okey, Clearame dah hantar kehadiran, bagus. Terima kasih Clearame. Hari ini berapa orang dia? 20 orang, mungkin lama mungkin kurang. Sekejap, saya nak ambil bukti, gambar. Sebab kita diminta oleh pihak sekolah untuk mengambil gambar. Nak buat ni. Sekejap. Change layout. Okay. Betul. Ya. Kenapa tak boleh? Siapa boleh tolong untuk ambil gambar kita ni? Maksud saya screen ni. Screen. Ini kelemahan cikgu ni. Tak begitu pakar. Screen je. Okey. Okey, saya akan ambil gambar. Untuk kehadiran. Apa? Screen dulu boleh. Okey, sebelum kita selesai untuk kelas hari ini, 1 minit lagi ya. Ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, kita
tangguhkan dahulu kelas kita. Jumpa lagi tahun depan. Saya nak ucapkan Merry Christmas kepada yang menyambut Christmas. Selamat Tahun Baru kepada semua. Semoga azam baru kamu lebih ceria, lebih bersemangat lagi untuk menghadapi SPM pada tahun hadapan. Kemudian kepada semua pelajar, selamat bercuti. Saya mohon maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan saya selama ini. Kata-kata garang ke, tak garang, tak cukup garang. Jadi saya mohon maaf. Biarlah kita kosong-kosong. Jumpa di luar nanti habis SPM. Jangan lupa tegur-tegur. Biasanya pelajar-pelajar ni malu menegur bila di luar sana. Okey. Sekian saja. Terima kasih. Bye. Selamat Christmas Cigo. Okey. Boleh left Masuk kelas lain. Okey.